Jika anda ingin melaporkan kegiatan maklumat laporan anda itu adalah tepat, hubungi talian bebas tol SPRM di 1888-6000 atau layari www.sprm.gov.my atau datang ke mana-mana pejabat SPRM di seluruh Malaysia. Saya Safwan Sawi, wartawan penyiaran TV3 untuk MAC FM, My Anti-Corruption Channel. MAC FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi diucapkan kepada anda yang sedang bersama kami di www.mecc.fm dan juga kepada anda yang sedang bersama kami di Facebook Live kami. Dan kejap lagi kita ada tetamu kita di slot SPRM 360 dan tajuk kita pada minggu ini ialah ketelusan dalam pengambilan penjawat awam. Dan tetamu kita pada minggu ini ialah yang berbahagia Tan Sri Zainal Rahim bin Saiman, iaitu pengerusi Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia. Dan saya nak kongsikan sedikit berkenaan dengan SPA dan juga sedikit latar belakang mengenai Tan Sri Zainal Rahim yang berusia 59 tahun berkhidmat dalam sektor awam, iaitu selama 33 tahun sejak menyertai perkhidmatan pegawai tadbir dan diplomatik pada 9 Januari 1984. Beliau juga berpengalaman luas dalam bidang pentadbiran tanah dan juga daerah, pengurusan sumber manusia serta pengurusan projek pembangunan menerusi pelbagai kerjaya perkhidmatan. Antara lain juga, jawatan yang pernah dipegang oleh beliau adalah sebagai Ketua Pengarah Unit Pemodenan Tadbir dan Perancangan Pengurusan Malaysia Mampu, iaitu Ketua Setiausaha Kementerian Sumber Manusia serta Setiausaha Kerajaan Negeri Pentadbiran Setiausaha Kerajaan Negeri Pulau Pinang. Dan saya nak kongsi dengan anda sedikit berkenaan dengan SPA, iaitu Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia, telah ditubuhkan pada 31 Ogos 1957, iaitu bersamaan dengan Hari Kemerdekaan Tanah Melayu. Pada ketika itu dan pada awalnya semasa penjajahan Inggeris, Perkhidmatan Awam Negeri-Negeri Tanah Bersekutu Melayu ketika itu di bawah pentadbiran Inggeris, dan kemerdekaan Tanah Melayu pada 31 Ogos 1957 telah dengan sendirinya membentuk pemerintahan baru dan Persekutuan Tanah Melayu yang merdeka dan juga berdaulat, dan secara rasmi juga Suruhanjaya Perkhidmatan Awam telah dibentuk sebagaimana termaktub dalam Perkara 144/1 Perlembagaan Persekutuan. Dan Perkara 144/1 Perlembagaan Persekutuan iaitu tertakluk kepada peruntukan mana-mana undang-undang yang ada dan juga kepada peruntukan perlembagaan ini. Maka adalah menjadi kewajipan sesuatu Suruhanjaya yang dimaksudkan oleh bahagian ini melantik, mengesahkan, memasukkan ke dalam perjawatan tetap ataupun perjawatan berpencen, menaikkan pangkat, menukar dan menjalankan kawalan tata tertib ke atas anggota-anggota bagi perkhidmatan-perkhidmatan yang diliputi oleh bidang kuasanya. Dan sedikit sempat saya kongsi dengan anda, misi SPA sendiri adalah melantik penjawat awam yang berkualiti dan juga berintegriti serta menguruskan hal ehwal perkhidmatan secara cekap dan berkesan ke arah negara yang progresif dan juga maju. Dan moto SPA adalah mudah, cepat dan tepat. Objektifnya adalah memastikan fungsi melantik, mengesah, memberi taraf berpencen, menaikkan pangkat, menukar dan menjalankan kawalan tata tertib ke atas anggota-anggota perkhidmatan awam di bawah bidang kuasa Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia dilaksanakan dengan sempurna dan efisien dalam tempoh yang ditetapkan. Okey, baiklah, kepada anda yang ingin tahu lebih lanjut berkenaan topik kita pada hari ini, iaitu ketelusan dalam pengambilan penjawat awam, jangan lupa stay tune bersama kami di MAC FM, My Anti-Corruption Channel. Apa kabar Kanda? Lama tak jumpa, rasanya hampir 2 purnama.
rindu di dada, tak siapa yang tahu. Kanda jauh di sana, jauh di mata, namun di hati sentiasa ada, menemani di kala ku dah gulana. Kanda Dinda pergi hanya seketika, cuma ini kan semua untuk masa depan kita. Kanda jangan marah-marah, takut nanti lekas tua. Dinda setia orangnya, takkan pernah mendua. Dari jutaan bintang, Kanda paling gemerlapang. Dari segenap jejaka, Kandalah yang paling menawan. Kanda jangan marah-marah, takut nanti lekas tua. Dinda setia orangnya, takkan pernah mendua. Dari jutaan bintang, Kanda paling gemerlapang. Dari segenap jejaka, Kandalah yang paling menawan. Trivia SPRM 360. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM yang dahulunya digelar Badan Pencegah Rasuah pada tahun 1967 mula beroperasi pada 1 Januari 2009 dan dibentuk dengan 5 mekanisme check and balance yang diwujudkan secara perundangan dan pentadbiran bagi memantau SPRM dalam melaksanakan tugasnya. Cerita pada semua kisah cinta antara kau dan ku, agar semua tahu dan tak akan dekati dirimu. Andainya mampu kan ku ukir namamu dan namaku di bulan, agar satu dunia melihat restui cinta kita. Aku selalu tersenyum bayangkan kita hidup berdua, berjalan berpegangan tangan, takkan kau lepaskan. Berdoa kau kembali pada diriku. Aku selalu tersenyum bayangkan kita hidup berdua, berjalan berpegangan tangan, takkan kau lepaskan. Pada dunia yang kau telah pun jadi milikku buat selamanya. Kisah cinta kau dan
kesalahan rasuah menurut Akta SPRM 2009. Yang pertama, meminta dan menerima rasuah. Kedua, menawar dan memberi rasuah. Ketiga, mengemukakan tuntutan palsu. Keempat, salah guna kuasa atau kedudukan oleh pegawai awam. Layari www.sprm.gov.my untuk maklumat lanjut. You know I want you. It's not a secret I try to hide. I know you want me, so don't keep saying our hands are tied. You claim it's not in the cards. Fate is pulling you miles away and out of reach from me, but you're here in my heart, so who can stop me if I decide that you're my destiny? What if we rewrite the stars? Say you were made to be mine. Nothing could keep us apart. You'd be the one I was meant to find. It's up to you and it's up to me. No one can say what we get to be. So why don't we rewrite the stars? Maybe the world could be ours tonight. You think it's easy? You think I don't wanna run to you? But there are mountains and there are doors that we can't walk through. I know you're wondering why, because we're able to be just you and me within these walls. When we go outside, you're gonna wake up and see that it was hopeless after all. No one can rewrite the stars. How can you say you'll be mine? Everything keeps us apart, and I'm not the one you were meant to find. It's not up to you, it's not up to me, when everyone tells us what we could be. So how can we rewrite the stars? Say that the world can be ours tonight. All I want is to fly with you. All I want is to fall with you. So just give me all of you. It feels impossible. Is it impossible? Say that it's possible. How do we rewrite the stars? Say you were made to be mine. Nothing can keep us apart, 'cause you were the one I was meant to find. It's up to you and it's up to me. No one can say what we get to be. And why don't we rewrite the stars? Changing the world to be ours tonight. Changing the world to be ours tonight. Trivia SPRM 360. SPRM dipantau rakyat. 5 badan pemantau yang mengawasi SPRM ditubuhkan melalui peruntukan undang-undang dan secara pentadbiran. Mereka terdiri daripada individu yang dipilih kerana integriti dan kepakaran dalam bidang masing-masing, mewakili rakyat Malaysia bagi memastikan SPRM menjadi sebuah suruhanjaya yang bebas, telus dan profesional. Mereka adalah Jawatan Kuasa Khas mengenai rasuah, Lembaga Penasihat Pencegahan Rasuah, Jawatan Kuasa Aduan, Panel Perundingan dan Pencegahan Rasuah, serta Panel Penilaian Operasi. Gelap sembilan malam, ika rembulan menyinari, lalu mengadakan kata cinta dan suci, karena
Aduh, kerana dalamnya kasih sedalam lautan, setinggi mentari, tak mampu digapai oleh khayalan insani, cuma dinaluri. Katakan bara melucu diri bisa memerci jalanan luka dengan selasi balut pedih ngeri, tiada berpaling setia. Adalah sejarah jadi saksi, bulan bintang menghangat kasih suci. Kita pun tertahu dan bersatu dalam bebayang mimpi berseri. Tahukah anda, kini streaming radio Mac FM boleh didengari dengan cara yang lebih mudah. Layari sahaja laman sosial Facebook Mac FM dan anda boleh dengarkan di Facebook Live Mac FM dari jam 9 pagi hingga 9 malam. Saya Izzuan Azir Saleh, saya sokong Mac FM. When I am by myself, looking at photos and videos that we took, I've been keeping them for so long. And with my broken heart, I see all the pictures of myself living life without you. Just feels so wrong. I want you to be here with me. I know it sounds crazy. I miss your laugh and I miss everything we used to be. And even if it is just for a while, God, please give us the time. I can't deal with the reality. There's nothing left that I can do, 'cause my heart is just missing you. I tried everything, every way I could forget you, just so I can live my life without you. Oh, nothing is the same. It's hard for me to erase all of the memories I had with you. I want you to be here with me. I know it sounds crazy. I miss your laugh and I miss everything we used to be. And even if it is just for a while, then God, please give us the time. I can't deal
'cause my heart is just missing you. Oh, it's your smile that I miss from you. Kami seragam hitam, kami semua pejuang. Kami seragam hitam, takkan gentar berjuang. Kami menentang pelaku rasuah, musuh negara, penghancur bangsa. Kami seragam hitam, amanah yang dipegang. Kami seragam hitam, kami terus berjuang membasmi rasuah, menghapus rasuah, ikatkan janji para semua. Ayolah wahai semua, seiring bersama bertanding berani rasuah. Syukuri nikmat yang dikurniakannya, sokonglah kami, doalah kami terus berjaya. Rasuah dihina, maruah dibina, bersihkan negara dari rasuah nurjana. Kamilah pemegang amanah negara, takkan dimungkiri kata keramat ini. Berani rasuah. Rasuah dihina, maruah dibina, bersihkan negara dari rasuah nurjana. Kamilah pemegang amanah negara, takkan dimungkiri kata keramat ini. Rasuah dihina, maruah dibina, bersihkan negara dari rasuah nurjana. Kamilah pemegang amanah negara, takkan dimungkiri kata keramat ini. Berani rasuah, berani rasuah. Kami seragam hitam, kami semua berjuang. Kami seragam hitam, kami terus berjuang. Anda sedang mendengarkan SPRM 360 dibawakan oleh Mag FM, My Anti-Corruption Channel.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam perangi rasuah. Sekarang ini anda sedang mendengarkan kami di slot SPRM 360 untuk musim yang ke-7, iaitu sebuah program yang bakal mengupaskan isu semasa mengenai rasuah. Anda juga boleh dengarkan kami melalui www.macc.fm dan juga saluran Facebook Live Mac FM. Dan saya pasti anda yang sedang bersama kami di Facebook Live kami dan nampak sebenarnya kita ada seorang tetamu hari ini. Dan tapi sebelum tu saya nak ingatkan kepada anda semua, jom kita ramai-ramai sharekan live ini supaya ramai lagi dapat manfaat daripada perkongsian kita pada hari ini. Baiklah, tanpa melengahkan masa, saya memperkenalkan tetamu kita pada minggu ini, iaitu yang berbahagia Tan Sri Zainal Rahim Seman, iaitu Pengerusi Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia SPA. Selamat datang Tan Sri, apa khabar? Terima kasih, khabar baik. Dan topik yang akan dibincangkan pada hari ini ialah berkenaan dengan ketulusan dalam pengambilan penjawat awam. Sebelum kita nak masuk ke topik kita yang lebih mendalam, saya nak tanya dengan Tan Sri, apakah fungsi dan juga bidang kuasa Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia? Bagi siapa yang tahu lagi kan, mungkin Tan Sri boleh kongsikan sedikit. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada SPRM kerana telah sudi menjemput saya pada pagi ini untuk berkongsi sedikit sebanyak mengenai fungsi dan peranan SPA. Terima kasih juga Tan Sri sudi datang, sudi meluangkan masa. Ya, SPA sebenarnya telah ditubuhkan pada tahun 1957 di bawah Fasal 1 Perkara 139 di mana ianya merupakan satu badan bebas untuk menguruskan hal ehwal pelantikan dan beberapa fungsi lain yang bersesuaian di bawah Perlembagaan Persekutuan. Di mana kita sedia maklum, Pasal 1 Perkara 144 telah memberikan fungsi SPA itu sebagai agensi untuk melantik, mengesah dalam perkhidmatan, memasukkan ke jawatan tetap, maknanya orang yang daripada jawatan masih dalam tempoh percubaan untuk kita sahkan dalam perjawatan, sama ada permohonan untuk tukar skim perkhidmatan, tukar lantik atau pinjaman, sama ada pertukaran secara tetap atau sementara. Dan ada juga permohonan untuk kenaikan pangkat, dan akhir sekali lah untuk mengawal tindakan tata tertib, iaitu ke atas pegawai yang berada di bawah kawalan SPA. Dalam masa sama, saya juga ingin berkongsi, ada beberapa negeri yang tidak ditubuhkan SPA yang tersendiri, tertakluk di bawah SPA Persekutuan, iaitu negerinya ialah Negeri Melaka, Pulau Pinang, Perlis dan Negeri Sembilan. Kenapa tak ada tu Tan Sri? Sebab mereka ni asal dahulu negeri-negeri yang tidak bersekutu, negeri-negeri selat. Bukan negeri tidak bersekutu, ya negeri-negeri selat. Negeri-negeri tidak bersekutu ni Kelantan, Kedah, Terengganu, Johor, mereka mempunyai Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri sendiri. Manakala negeri-negeri selat ini kuasa pengurusannya diletakkan di bawah Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia. Okey. Dan berapakah kekosongan sebenar dalam perkhidmatan awam jika dibandingkan dengan lepasan IPTA dan juga IPTS yang graduan setiap tahunnya untuk memasuki skim perkhidmatan awam? Wah, ini suatu soalan yang cukup bermakna dan sangat besar. Artinya pada hemat kami, setelah penelitian dibuat, kita dapati bahawa di antara angka yang dapat direkodkan bagi IPTS dan IPTA dalam pengeluaran graduan ialah seramai 269,000 lebih kurang. Ramai. Dan ramai. Dan contohnya pada tahun 2019 kita ada hampir 272,363 orang. Itu pada tahun 2019 lah. Ya. Dan ini kita dapati bahawasanya kalau kita membuat unjuran jumlah kekosongan yang ada, yang dapat saya gambarkan ialah melihat kepada mereka yang telah bersara, keperluan kepada jawatan-jawatan baru, saya menganggarkan dalam lingkungan 25,000 atau ke 28,000 setahun keperluan untuk pekerjaan-pekerjaan baru. Mungkin juga ianya akan bertambah bergantung kepada keadaan keperluan sesuatu skim perkhidmatan yang bersandarkan kepada program-program baru yang disyorkan oleh kerajaan. Ya. Contohnya pada ketika ini bila kita menyebutkan
Industri Revolution 4.0, kita memerlukan orang-orang yang pakar dalam perkhidmatan awam yang kita mengharapkan mereka ini secara inisiatifnya dan secara memiliki pengetahuan yang tinggi dan juga berinovasi akan mempelopori masa depan perkhidmatan awam melalui Industri Revolution 4.0. Itu sebab kita pernah dengar ada keperluan untuk mewujudkan perjawatan data saintis misalnya. Ini merupakan bidang-bidang baru yang kita tak boleh ketepikan. Sebuah negara yang membangun seperti Malaysia, kita perlu ada jawatan-jawatan seperti ini supaya kita setanding dengan negara-negara luar nanti. Ya. Maksudnya tambah lagi lah kan? Ya, tambah lagi dari segi kepakaran. Malahan kalau kita tengok ya keadaan sekarang ini, kita mempunyai 1.6 juta anggota perkhidmatan awam dalam pelbagai skim. Lebih kurang dalam 252 skim yang ada ketika ini. Namun begitu, langkah-langkah untuk menyusun semula mereka ini dalam konteks kita panggil rationalisation, dilihat bahawasanya ada keperluan untuk perkhidmatan awam itu diperkemaskinikan. Ya, tidak semestinya kita melihat sesuatu yang ada itu mencukupi atau sesuatu yang terancang masa depan itu sukar untuk diperoleh. Jaminan untuk berkhidmat dalam sektor awam ini sentiasa ada pada setiap tahun dan ia bergantung pada keperluan oleh kementerian dan agensi berkenaan. Ya. Okey, baiklah. Bagi yang bertaraf kontrak kan, adakah merit khas diperuntukkan bagi mereka untuk diserap masuk ke dalam perkhidmatan awam? Ada merit khas atau tidak? Izinkan saya menjelaskan status ataupun kedudukan perkhidmatan awam. Pertama, kita ada perkhidmatan awam yang berjawatan tetap. Kita ada yang berjawatan kontrak. Dan kita ada juga yang berjawatan harian. Ya. Betul. Okey, kalau yang berjawatan tetap, ini tetap dan berpencen. Kalau yang kontrak ini kita lantik mereka ini khusus untuk yang tertentu. Kita panggil kontrak for service. Maknanya melantik seseorang itu bersandarkan keperluan. Contohnya kita memerlukan kepakaran. Betul, nak transfer knowledge dan dilantik secara kontrak. Oleh kerana keutamaannya ialah bidang-bidang yang kita ada ketika ini tiada kemampuan daripada anggota perkhidmatan awam yang ada untuk melunaskan tanggungjawab itu. Maka kita melantik mereka yang pakar misalnya, ya, untuk tempoh-tempoh tertentu. Ya. Dan ada kedengaran juga apabila seseorang itu tamat perkhidmatannya 60 tahun, beliau dilantik secara kontrak. Oleh kerana beliau seorang yang pakar. Contohnya seorang doktor, pakar jantung misalnya, bersara pada tahun umur 60. Tetapi kerana kita memerlukan kepakaran dia dan kepakaran itu sangat berkurangan dalam negara kita, maka kita lantik secara kontrak. Ataupun kita melihat bahawa ada pakar-pakar luar yang kita nak bawa dalam perkhidmatan awam, kita boleh lantik secara kontrak. Malahan contoh-contoh kepegawaian harian ini kita lantik untuk tujuan-tujuan tertentu. Misalnya kita nak melaksanakan banci seluruh negara. Kita lantik pegawai bentuk harian misalnya. Kerana kita jangkakan tempoh bancian itu untuk satu musim yang tertentu. Manakala mereka yang dalam konteks perkhidmatannya ialah kontrak, JPA telah pun mengeluarkan satu perkeliling yang kalau tak salah saya dalam tahun 2015 ke ataupun 16, lebih kurang macam tu. Sebelum itu mengatakan bahawa mana-mana pekerja kontrak yang telah berjaya menamatkan kontrak sehingga 15 tahun boleh dipertimbangkan kepada jawatan tetap. Dengan mengambil kira sumbangan seseorang pegawai itu, seseorang anggota itu kepada perkhidmatan yang dilaksanakan. Tapi kena lebih 15 tahun. Ya, syaratnya sekurang-kurangnya 15 tahun. Ya. Okey, baiklah. Adakah kota tertentu mengikut kaum dalam memilih penjawat awam? Ada kota tertentu atau soalan ini merupakan soalan yang sangat popular ditanyalah, ya. Apakah kerajaan punya kota tertentu dalam pelantikan anggota penjawat awam ini? Sebenarnya kita tidak meletakkan apa-apa kota bagi tujuan seseorang individu untuk memasuki perkhidmatan awam. Ini bermakna
kita tidak mengambil kira latar belakang, keagamaan, bangsa ataupun kaum. Mereka layak memohon apa jua jawatan yang dibuka oleh kerajaan dengan syarat mestilah memenuhi syarat-syarat minima atau syarat-syarat kelayakan skim berkenaan. Jadi persepsi yang mengatakan ada kota dan sebagainya tidak ada diamalkan selama ini. Kita sentiasa melihat kepada merit calon-calon berkenaan. If you are good, then you are good. Dapat peluang You are qualified, mengikut kepulauan skim, you are qualified. Okey, baiklah. Apakah proses-proses yang ditetapkan dalam permohonan, terutamanya bagi mengisi jawatan perkhidmatan awam? Antara proses-prosesnya. Bagi individu yang berminat untuk menyertai perkhidmatan awam, boleh melawat ataupun boleh browse through laman web kita untuk memohon dengan menggunakan borang SPA 8I ketika ini. Dengan memberi peluang, JSPA memberi peluang kepada mana-mana individu untuk berdaftar di bawah borang SPA 8I dan pendaftaran ini boleh dibuat pada bila-bila masa. You nak buat waktu siang, waktu malam, when you are free, boleh dibuat. Dan keduanya, apabila telah didaftarkan mereka ini dengan niat untuk memohon satu skim perjawatan, maka individu berkenaan, calon-calon berkenaan hendaklah menduduki peperiksaan yang dikatakan sebagai peperiksaan awam secara online. Public Service Entry Examination dipanggil. Dengan mempunyai kelayakan-kelayakan sejajar dengan skim perkhidmatan yang diiklankan. Dan sekiranya mereka ini berjaya pada peringkat pendaftaran, memenuhi syarat-syarat skim, maka ada setengah-setengah skim perkhidmatan itu memerlukan ujian kecergasan jasmani. Contohnya, kalau barang siapa yang berminat memasuki perkhidmatan bomba, mesti ada ujian kecerdasan dan kecekapan dan sebagainya, bagi memastikan seseorang individu itu berada dalam keadaan yang sihat walafiat untuk menjawab jawatan tersebut. Yang kedua, mestilah menduduki ujian fizikal dan panca indera. Ini bagi mereka yang nak jadi ahli-ahli penguatkuasaan, bekerja dengan jabatan immigration dan sebagainya, mata nak kena terang. Kemudian kalau ada kaitan dengan kerja-kerja seperti bidang-bidang yang memerlukan bakat, contohnya bekerja di radio TV Malaysia misalnya, boleh bercakap, boleh berbicara, boleh menjadi juraacara, boleh bermain muzik misalnya, menjadi anggota kumpulan muzik di RTM, dan juga yang bekerja dengan badan-badan kesenian di bawah Kementerian Pelancongan dan sebagainya. Kementerian Pelancongan mesti mempunyai bakat dalam bidang tarian dan nyanyian, dan ini merupakan suatu yang diperlukan dalam merencanakan. Dan akhir sekali barangkali mereka ini mempunyai kepakaran tertentu. Misal bidang-bidang profesional yang tertentu, mempunyai kompetensi khusus, boleh juga memohon untuk menjadi anggota perkhidmatan awam. Okey, baiklah. Kita nak tanya soalan yang serius sikit kan. Boleh tak Tan Sri kongsikan apa pembaharuan dalam berhubung perkhidmatan awam sejak Tan Sri menjadi penerusi SPA? Yang pembaharuan daripada Tan Sri sendiri. Baik, sebenarnya pembaharuan dalam perkhidmatan awam ni berlaku sejak kita merdeka. Pada ketika itu, kita mula bertatih untuk menjadi sebuah negara yang berkembang maju daripada pertanian kepada perindustrian. Hari ini telah terbukti dengan kerancakan pembaharuan yang dibuat dalam perkhidmatan awam itu sendiri, tahun demi tahun, di bawah kepimpinan anggota perkhidmatan awam yang terdahulu sehinggalah sekarang ini, kita lihat penambahbaikan sentiasa berlaku. Sebagai contoh, satu masa dahulu perkhidmatan awam yang kita berikan untuk memanfaatkan rakyat terletak di merata-rata tempat, iaitu dari segi kesukaran untuk mendapatkan perkhidmatan. Semakin berubahnya keperluan itu, perkembangan ekonomi juga semakin rancak, maka kita lihat beberapa pembaharuan dibuat dari tahun ke tahun. Dalam tempoh 4-5 tahun lepas, kita telah membuat pembaharuan dalam sektor awam. Di mana contoh yang lebih kita biasa dengar, satu masa dahulu kita membuat
kad pengenalan memakan masa 2-3 minggu. Hari ini kita membuat kad pengenalan pada tempoh masa yang sama. Dah siap dah. Dah siap. Dulu kita mendapatkan pasport antarabangsa memerlukan masa sehingga 1, 2, 3 bulan. Hari ini kita boleh mendapatkan pasport antarabangsa dalam tempoh 2 jam. Itu adalah contoh pembaruan kan? Itulah contoh-contoh pembaruan yang kita buat. Dan satu masa dahulu kita tidak menggunakan ICT sebagai enabler atau sebagai pelangkah mempercepatkan. Hari ini kita menggunakan sistem ICT untuk mempercepatkannya. Malahan dahulu ketika mengisi borang memohon pekerjaan di SPA, kita menggunakan borang 5-6 muka surat. Betul. Sekarang ni isi online je. Sekarang ni boleh isikan secara online. Malahan semua sijil-sijil yang ada kepada boleh calon upload. boleh dimuatkan dalam sistem kita dan kita boleh verify. Betul. Ini satu langkah pembaruan yang akan dibuat oleh SPA dalam masa terdekat bulan 9 ialah mengemukakan kaedah penggunaan borang SPA 9. SPA 9, calon-calon yang memohon pekerjaan tidak perlu lagi dah khawatir ataupun tidak perlu kata orang mengisi sepenuhnya apa yang dalam borang tersebut. Memadai menggunakan IC dan password, semua ada dalam tu. Jadi kalau keputusan peperiksaan, kita dah link dengan lembaga peperiksaan. Jadi sebarang kesalahan memasukkan maklumat tidak akan berlaku di masa hadapan. Kod-kod mana yang ada nak mengatakan bahawa CGPA dia sebenarnya 2.9 tapi dia tulis 3.2. Kita boleh dalam masa yang sama membuat semakan terus kepada universiti berkenaan dan mengesahkan sijil berkenaan. Betul atau tidak. Dan kesalahan memasukkan itu boleh dikenal pasti. Dan kalau kita lihat sekarang ini, kebanyakan perkhidmatan kita sudah berada di dalam talian. Dalam talian. Ini meletakkan negara kita Malaysia dalam kacamata dunia to be online services, menduduki tempat yang teratas. Dan kita percaya dengan adanya SPA melantik mereka yang ada mempunyai bakat dan talent, kita akan meledakkan lagi sistem penyampaian kita ke peringkat yang lebih optimum, cekap dan berkesan. Okey, baiklah. Kita nak berehat seketika. Kejap lagi kita nak kongsi berkenaan dengan topik kita hari ini, iaitu berkenaan dengan ketelusan dalam pengambilan penjawat awam, tapi dari segi rasuah pula. Tapi nak berehat seketika, kita sambung selepas ini. Jangan ke mana-mana, terus dengarkan MAC FM, My Anti-Corruption Channel. Looks like we made it. Look how far we've come, my baby. We might have took the long way. We knew we'd get there someday. And they said, I'll bet they'll never make it. But just look at us holding on. We're still together, still going strong. Still the one I run to, the one that I belong to. You're still the one I want for life. Still the one that I love, the only one I dream of. You're still the one I kiss goodnight. Ain't nothing better. We beat the odds together. I'm glad we didn't listen. Look at what we would be missing. And they said, I'll bet they never make it. But just to look at us holding on, we're still together,
SPRM 360. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM yang dahulunya digelar Badan Pencegah Rasuah pada tahun 1967 mula beroperasi pada 1 Januari 2009 dan dibentuk dengan 5 mekanisme check and balance yang diwujudkan secara perundangan dan pentadbiran bagi memantau SPRM dalam melaksanakan tugasnya. Trivia SPRM 360. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM yang dahulunya digelar Badan Pencegah Rasuah pada tahun 1967 mula beroperasi pada 1 Januari 2009 dan dibentuk dengan 5 mekanisme check and balance yang diwujudkan secara perundangan dan pentadbiran bagi memantau SPRM dalam melaksanakan tugasnya. Anda sedang mendengarkan SPRM 360 dibawakan oleh Mac FM, My Anti-Corruption Channel. Bertemu kembali di Mac FM My Anti-Corruption Channel. Kepada anda yang baru mengikuti kami, anda boleh share Facebook Live kami supaya ramai lagi dapat manfaat daripada perkongsian kita pada hari ini. Dan kita bersama yang berbahagia Tan Sri Zainal Rahim bin Seman, iaitu Pengerusi Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia. Dengan topik kita pada hari ini ialah ketulusan dalam pengambilan penjawat awam. Saya nak kongsi sedikit pertanyaan daripada rakan-rakan Facebook. Ada di antara mereka yang mengajukan soalan kepada Tan Sri, itu salah satunya daripada Rizwan Ahmad. Boleh tak dari badan berkanun nak tukar kerja ke jabatan kerajaan yang lain mengikut perkeliling di Para 6/2016? Mengikut perkeliling berkenaan, bagi mana-mana pegawai dengan mempunyai alasan yang menasabah boleh membuat pertukaran daripada badan berkanun kepada mana-mana agensi persekutuan dengan syarat pertamanya beliau hendaklah memohon dan redha untuk bertukar atau memohon jawatan yang baru. Keduanya hendaklah mendapat pelepasan daripada ketua perkhidmatan badan berkanun berkenaan. Dan yang ketiga hendaklah diterima oleh ketua perkhidmatan di tempat baru yang beliau ingin memohon. Jadi tiada halangan bagi seseorang individu itu ingin berbuat demikian. Seterusnya ada lagi soalan daripada Nur Farhana. Tan Sri, apakah jaminan Tan Sri bahawa pemilihan lantikan baru SPA adalah tidak terbabit dengan nepotism ataupun ramai sedia maklum adalah kabel? Apa tindakan SPA sendiri? Terima kasih atas soalan tersebut. Sebenarnya kita kena maklumi bahawasanya Suruhanjaya pengambilan atau pelantikan ini terdiri daripada beberapa Suruhanjaya. Iaitu Suruhanjaya Perkhidmatan Awam, Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan, Suruhanjaya Perkhidmatan Polis, Suruhanjaya Perkhidmatan Tentera, Suruhanjaya Perkhidmatan Negeri dan termasuklah Suruhanjaya di bawah badan-badan berkanun. Ya. Kalau di bawah kawalan SPA ini, kita mempunyai kaedah yang saya sebutkan sebelum ini, di mana penggunaan kabel tidak ada atau tidak boleh berlaku. Sebabnya permohonan itu sudah pun dibuat secara online. Pertama. Keduanya, setiap calon hendaklah menduduki peperiksaan. Kita panggil Public Service Entry Exam. Mana-mana calon yang lulus exam tersebut barulah dibawa kepada ujian fizikal jika ada kaitan dengan ujian fizikal. Kemudian itu barulah dibawa kepada proses temuduga. Bayangkan 4 proses tersebut, kabel manakah yang bersesuaian? Yang ada hanya barangkali kabel kepada komputer sajalah. Ataupun untuk penjelasan, dalam kita menangani isu ini, ahli-ahli panel yang telah dilantik, iaitu ahli-ahli panel SPA di perangkat pengurusan, manakala ahli-ahli panel perangkat jabatan bagi kes kumpulan sokongan, telah pun diberikan taklimat oleh SPRM sendiri. Dan SPA mempunyai unit integriti yang diketuai oleh seorang pegawai SPRM untuk memberi taklimat dan penjelasan bagaimana kaedah-kaedah yang perlu dibuat oleh ahli-ahli berkenaan. Malahan yang terakhir baru-baru ini, kita telah membuat aku janji, aku janji kepada ahli-ahli panel
untuk mengisytiharkan tiada kepentingan ke atas mana-mana calon yang ditemuduga ini. Jadi tak ada istilah kabel. Tak ada istilah. Sebab Suruhanjaya ini merupakan badan bebas. Betul. Ya, dia tidak seperti mana jabatan dan sebagainya. Oleh itu, saya berpandangan bahawasanya tidak ada kebolehan ada wujudnya nepotisme dalam pemilihan calon-calon berkenaan untuk berkhidmat dengan kerajaan. Maksudnya kena melalui proses yang ya, kena melalui proses yang berperingkat-peringkat berkenaan. Okey, satu lagi saya nak tanya dengan Tan Sri daripada Diana Hanim, sejauh mana ketulusan semakan peperiksaan online? Sekiranya gagal, kenapa tidak dinyatakan sebab gagal? Boleh jadi tidak melepasi markah yang ditetapkan ataupun masalah sistem yang gagal menerima submit jawapan ataupun digagalkan kerana sudah mencukupi kota lulus. Ramai sebenarnya tanya soalan ni, tapi saya ambil soalan ini sangat popular bila ditanya, ya, Maria, ya. Saya berpandangan bahawasanya kaedah peperiksaan secara online ini merupakan satu kaedah yang cukup sistematik untuk kita menilai setiap calon yang memohon jawatan sebagai penjawat awam. Pertama, soalan-soalan itu digubal oleh kumpulan pakar, ya. Sebagai contoh, soalan pengetahuan am, soalan penyelesaian masalah, soalan bahasa Inggeris, maupun soalan mengenai spesifik kepada jawatan-jawatan yang dipohon digubal oleh ahli-ahli daripada jabatan atau kementerian berkenaan. Calon-calon ini apabila menjawab secara online, jawapan ini akan dipusatkan di suatu pusat pengumpulan data kita yang tiada sentuhan daripada siapa-siapa sekalipun. Sebab kita ada password, kita ada pegawai yang menjaga sistem untuk mengumpul semua makluman jawapan daripada calon-calon. Dan pemarkan ini juga akan dibuat melalui sistem juga. Tiada unsur campur tangan manusia yang menentukan. Cuma kita melihat kepada unjuran berapakah ribuan calon yang mengambil peperiksaan, berapakah pula markah yang telah ditetapkan. Dan kita percaya setakat ini kaedah yang kita gunakan peperiksaan secara online ini banyak membantu calon-calon yang selama ini tidak pernah dipanggil temuduga, tidak pernah dipanggil untuk bersua muka dengan apa kaedah. Hari ini mereka mengatakan bahawa sekurang-kurangnya mereka diberi peluang untuk meneruki peperiksaan. Jadi dulu tu langsung tak ada peperiksaan langsung, panggil temuduga. Sekarang ini peperiksaan inilah merupakan kaedah permulaan kebolehan seseorang itu masuk dalam perkhidmatan awam. Ya, kalau luluslah. Dan kaedah pemakan ini adalah mematuhi syarat-syarat lembaga peperiksaan. Ya, begitulah keadaannya. Kita memikirkan bagaimana jalan terbaik untuk memastikan tiada calon-calon yang diketepikan begitu saja. Dan saya percaya saya mengalu-alukan pandangan dan saranan daripada mana-mana pihak untuk memperbaiki sistem yang kita laksanakan ini. Ianya bukanlah suatu yang kita anggap sebagai sempurna, tetapi ada juga kelemahannya. Namun begitu, setakat ini kita mempercayai kaedah kita laksanakan ini sangat membantu ya, untuk melihat ratusan ribu calon-calon yang memohon. Ya. Okey, baiklah. Tan Sri, kita nak kita nak masuk ke soalan-soalan yang berkaitan dengan rasuah pula kan. Bagaimana Tan Sri melihat isu rasuah di negara kita sekarang ni, terutamanya yang melibatkan penjawat awam? Apa komentar Tan Sri? Baik, sebelum saya melihat kepada isu rasuah ketika ini, saya ingin maklumkan bahawasanya sebagai salah satu agensi atau Suruhanjaya yang melantik penjawat awam ini, kita sememangnya berhasrat untuk melantik mereka yang bukan saja berkompeten dari segi pengetahuan dan juga mempunyai nilai intelektual yang tinggi, tetapi juga mempunyai sahsia yang cukup tinggi. Dalam ahli panel kita mempunyai seorang tokoh, ketua pengarah JAKIM, kita lantik untuk menilai sejauh manakah kepribadian individu yang kita bawa dalam sesi temuduga untuk melihat akan nilai-nilai integriti seseorang pegawai. Namun begitu, bukanlah suatu proses yang tamat di situ. Apabila calon ini dipilih, dia akan dibawa ke 1 tahun latihan ataupun 10 bulan latihan di Intan.
Di situ juga nilai-nilai integriti, berdisiplin, jauhi rasuah dan apa juga pembelajaran baru diterapkan pada calon-calon berkenaan. Dan pada hemat saya, apabila calon ini keluar menjadi seorang pegawai kerajaan, kita bagi lagi satu surat, iaitu peristiharan integrity pact untuk dia buat aku janji tidak akan melaksanakan tugas ini, membelakangi tugas, menyalahguna kuasa, ya, mengambil rasuah dan sebagainya. Kerana kita percaya sebagai manusia, kita sentiasa perlu mengingatkan mereka. Namun begitu, dalam kita membentuk, mendidik, ya, pegawai-pegawai ini dalam proses mengalami ke tahap yang lebih tinggi dalam proses pekerjaan, berlaku keadaan-keadaan di mana adanya jabatan-jabatan yang begitu sensitif dengan rasuah, jabatan-jabatan yang peka dengan rasuah. Akhirnya kita lihat kita tak dapat lari. Ada peratusan error yang kita lalui. Pegawai-pegawai kita ini sangat cenderung terpalit dengan rasuah. Ada juga itu. Memang ini adalah merupakan suatu yang berkait dengan kepribadian individu berkenaan. Biarpun kita beri latihan yang mencukupi. Tapi pada hemat saya, sebagai anggota Perkhidmatan Awam, kita telah diberikan latihan yang cukup. Kita telah diberikan pelbagai kemudahan. Sudah sampai masa, cukuplah dengan apa kaedah yang telah kita lalui selama ini. Perkhidmatan Awam harus menjadi contoh. Biarpun daripada peringkat atasan sehinggalah peringkat bawahan. Untuk kita melaksanakan tugas dengan jujur dan ikhlas. Di sini ada sedikit perkara yang sangat delicate di antara anggota-anggota Perkhidmatan Awam ini, kerana saling banding-membanding di antara satu sama lain dari segi tugas masing-masing, dari segi peraturan yang dipatuhi. Ada kalanya sifat kita yang tidak dapat dikawal itu kita terjemahkan dalam perkara-perkara yang boleh melanggar disiplin diri kita. Kita harus ingat bahawasanya kemasukan ke dalam Perkhidmatan Awam itu cukup susah. Dan bukan semudah itu, tetapi kita mensia-siakan peluang ini dan akhirnya kita terjerumus dengan seperti rasuah dan sebagainya, salah guna kuasa. Dan saya ingin nak maklumkan bahawasanya serius, jika berlaku keadaan semikian, itu suatu yang sangat serius. Iwan tidak ada bertugas pun kita buang kerja. Contohnya, pada tahun 2019, kita telah buang kerja seramai 76 orang anggota Perkhidmatan Awam. Ramai. Ya. Tiap-tiap tahun itu lebih kurang dalam 112 orang, 115 orang. Sabitan mahkamah, tata kelakuan dan juga perintah tahanan. Ini kita akan sentiasa ambil tindakan. Dan suka saya nak mengingatkanlah kepada rakan-rakan kita yang masih setia ingin menjadi anggota Perkhidmatan Awam. Hendaklah kita muhasabah dan fikir sebaik-baiknya bahawasanya kehadiran kita dalam Perkhidmatan Awam itu adalah kehendak kita sendiri. Kita memilihkan profesi ini sebagai hasrat untuk berkhidmat untuk rakyat dan berkhidmat untuk negara. Kita amat mengetahui laluan yang kita lalui itu penuh dengan cabaran dan sebagainya. Namun begitu, jadilah sesuatu contoh yang baik itu sebagai benteng untuk kita jadikan panduan. Dan jauh sama sekali dengan perkara-perkara yang negatif, kerana tindakan buang kerja, turun pangkat itu ada untuk menunggu mana-mana pegawai yang bersifat sedemikian. Betul. Orang kata ni kalau kita terjerumus dengan rasuah, akan efek pada diri kita sendiri. Tidak ada pilihan lain. Sama ada hilang pekerjaan. Paling ialah hilang pekerjaan. Ya. Okey, baiklah Tan Sri. Berdasarkan statistik SPRM sendiri kan, pada setiap tahun kes-kes rasuah yang terlibat dengan penjawat awam ni orang kata meningkat. Kan, mengapa perkara ini berlaku? Perkara ini berlaku pertamanya, saya punya perhatian ialah dari segi sifat peribadi individu berkenaan. Pertamanya, jika you nak lakukan, you boleh lakukan. Tetapi kalau you tidak memikir dengan sebaik mungkin, apa akan terjadi pada diri you sendiri, keluarga you dan sebagainya, masa depan you sebagai anggota Perkhidmatan Awam. Dan yang paling kita perlu ingat ialah ini suatu perbuatan yang menyalahi agama kita sendiri. Jadi sepatutnya kita jauhi. Itu pokoknya yang utama. Yang keduanya,
kita sedar bahawasanya ketika ini kita mengutamakan proses kerja yang menggunakan ICT bertujuan untuk mengelakkan face to face. Maknanya tanpa bertemu saya, perkhidmatan tuan akan diselesaikan. You don't have to see me. You go to the system, you mohon, you bayar di situ, semua komplit. Malahan kita benarkan cetakkan apa keputusan melalui sistem yang dibenarkan mengikut perkhidmatan yang tertentu. Jika tidak, amalan yang sentiasa memerlukan face to face dan sebagainya boleh mengundangkan syak dan juga mengundangkan kecenderungan untuk mendapatkan imbauan bagi melakukan sesuatu. Dan saya percaya dengan adanya perkembangan ICT dalam perkhidmatan awam itu sendiri, sebahagian besar unsur-unsur yang boleh mendekatkan rasuah itu boleh kita hapuskan. Dan kalau ingin menghapuskan tu, datang pada diri sendiri. Ya. Okey, ada juga orang kata mereka terlibat dengan rasuah disebabkan gaji tak cukup, gaji rendah kan. Adakah faktor gaji rendah ni menyumbang kepada kecenderungan penjawat awam itu sendiri terlibat rasuah ataupun ambil rasuah? Ini sesuatu yang boleh dipertikaikan, sebab kalau kita tengok angka-angka pun ramai pegawai-pegawai tinggi kerajaan pun yang sudah mempunyai keselesaan masih juga terlibat. Ini sesuatu yang kita kena buat kajian dan buktikan. Namun begitu yang paling penting ialah bukan soal gaji dan sebagainya. Soalnya ialah behavior atau pelakuan kita dan juga niat kita sendiri. Kita tidak amalkan sikap berpada-pada dan kita inginkan bagaimana sesuatu itu yang kita tak mampu kita inginkan juga. Maka ini meletakkan kita dalam keadaan yang dilema. Ya. Jika kita nak betul terang dalam melaksanakan tugas itu, pertama ikutlah peraturan dan panduan serta kuasa-kuasa yang dibenarkan. Itu saja yang beri jaminan supaya tugas yang kita laksanakan itu tulus dan ikhlas. Ya. Maksudnya kita tak boleh katakan gaji rendah ni sebenarnya adalah punca utama. Oh tidak, itu adalah tidak daripada diri kita sendiri. Tidak, kalau kata macam tu, kenapa pula orang yang bergaji tinggi pun terlibat juga, bukan? Jadi yang penting ialah cermin dirilah, saya ingat. Okey, baiklah, kita nak bertanya lagi berkaitan dengan politik dalam perkhidmatan awam. Terdapat dakwaan mengenai menteri, timbalan menteri melantik kawan ataupun penyokong politik untuk skim perkhidmatan awam. Apa komen Tan Sri berhubung dengan isu ini? Soal pelantikan, kuasa melantik itu jatuh letak kepada Suruhanjaya ataupun agensi yang punya kuasa melantik. Namun begitu, apa yang dicadangkan oleh seseorang individu, sama ada individu politik ataupun individu bukan politik, untuk mencadangkan seseorang itu memohon suatu pekerjaan. Kalau memohon perkhidmatan awam biasa, mestilah melalui sistem kita. Ya, saya pun ada terima juga surat daripada beberapa orang untuk dipertimbangkan. Saya jawab mudah aja. Kita ada SPA 8I, mohonlah melalui SPA 8I. Kalau tak mohon melalui SPA 8I tetapi dikemukakan pada saya macam tu, saya tidak boleh buat apa-apa. Sebab ini tidak mematuhi peraturan atau ketetapan yang telah kita buat. Bagi kes-kes jawatan, saya faham bahawa ini ada kes-kes jawatan yang melibatkan jawatan pentadbiran, iaitu berkaitan dengan ahli politik berkenaan. Sebenarnya dari segi peraturan, kalau dari segi perlembagaan, tiada siapa pun yang boleh dihalang untuk memohon jawatan tersebut. Apa-apa jawatan pun. It's a right of individual untuk memohon jawatan. Cuma kaedah memohon itu haruslah mempunyai asas dari segi peraturan. Kalau peraturan itu mengatakan bahawa saya perlu memohon mengikut saluran tertentu, maka memohonlah mengikut saluran tertentu. Itu proses ya, daripada kementerian yang mencadangkan kepada SPA, dan SPA pula dalam badan yang melantik, kita melihat kelayakan calon berkenaan mengikut skim yang perkhidmatan yang dipohon. Kita tidak mempersoalkan individu itu siapa, malah kecuali individu itu mempunyai soal-soal seperti keberengkapan, ada unsur rasuah, ada soal-soal keselamatan, ya, soal-soal mempunyai ikatan dengan siapa, itu bukan suatu pilihan. Tetapi dari segi moralnya tidak sesuai lah kalau kita melantik kaum kerabat lah dipanggil. Betul. Kaum kerabat ataupun orang yang berhampiran dengan kita, kerana ianya barangkali boleh menyukarkan untuk kita mengambil tindakan misalnya.
Bagaimana besok kalaulah CA yang kita lantik itu ada tindakan disiplin? Boleh kita ambil tindakan disiplin? Ini suatu persoalan. Ya, wajarnya kita sebaik-baik mungkin ikutlah prosedur yang telah ditetapkan. Ikut proses yang betul. Ikut proses yang betul. Okey, baiklah. Berkaitan dengan soalan tadi kan, isu surat sokongan dan campur tangan pimpinan politik dalam sesuatu urusan kerajaan. Komen Tan Sri, dan bagaimana perkara ini boleh ditangani berkenaan dengan surat sokongan? Baik, surat sokongan, kalau ikut pengalaman saya lah, surat sokongan apa semua, itu merupakan satu surat. Dan kita sebagai pejabat awam, yang paling penting kita bersandarkan peraturan yang dibenarkan. Ya, kalau ada surat peraturan pun, surat sokongan sekalipun, kalaulah dia dibawa kepada lembaga temuduga misalnya, dibawa untuk peperiksaan, surat sokongan itu tidak dapat membantu. Tak valid lah kan. Tidak dapat membantu. Misal contoh, Maria nak minta kerja. Maria mendapatkan surat sokongan. Saya bagi tahu Maria, permohonan itu mestilah mengisi SPA 8I. Surat sokongan ini, adakah Maria nak suruh saya isikan borang SPA 8I? Maksudnya calon itu mesti mengisi. Sebab dia ada kaitan dengan butiran-butiran pribadinya. Kelulusan-kelulusan yang diperolehinya. Bersesuaian dengan skimnya. Jadi kena sendiri yang membuatkan penilaian dan pengiktirafan. Bukannya surat sokongan itu boleh. Kemudian pergi kepada ujian. Ujian ini dibuat di lapangan. Ramai menyaksikan ujian tersebut. Betul. Bagaimana surat sokongan ini boleh kita nak bawa ke tengah? Dan akhir sekali bawa kepada ahli panel temuduga. Ahli panel temuduga sekurang-kurangnya 2 orang. Iaitu ahli Suruhanjaya dan juga wakil jabatan. Betul. Bagaimana kita nak membuat keputusan atas perkara berkenaan? Inilah kesukarannya bila ada sesuatu surat yang kita terima. Namun begitu, prinsip utama kita pakai bersandarkan peraturan sedia ada. Dan saya nak bacakan pandangan daripada Hani Dania. Katanya, pada pandangan saya, tempoh perkhidmatan awam patut disingkatkan untuk memberi laluan kepada orang-orang muda untuk mengisi penjawatan dan juga membawa pembaharuan kepada penyampai perkhidmatan awam yang baru. Ini satu soalan yang sudah kerap kali diutarakan bagi mendapatkan pandangan pihak tertentu. Bagi saya ini bergantung kepada situasi yang memerlukan. Contohnya saya ambil sebuah negara yang maju misalnya, yang sedang bergelumang untuk naik menjadi sebuah negara industri pada masa depan. Saya percaya mereka yang berumur 60 tahun tetapi ada kepakaran, mereka ini masih diperlukan dalam perkhidmatan. Ada contoh-contohnya bidang-bidang tertentu dalam bidang kedoktoran yang kita tiada kepakaran, kita mengambil daripada luar. Dan mereka yang berumur kita masih memerlukan mereka. Misalnya pakar bedah jantung misalnya, pada umur 60 tahun dia bersara. 61 tahun, 62 dia masih lagi boleh menjalankan tugas dengan baik. Maka kita boleh melanjutkan tempoh untuk tujuan perkhidmatan. Negara contoh seperti Singapura, Australia, New Zealand mengambil kira umur itu sebagai sesuatu yang tidak boleh dikaitkan dengan kepakaran dan kebolehan. Namun begitu kita tak nafikan. Tak nafikan bahawa golongan muda perlu masuk dalam perkhidmatan awam untuk memberikan dimensi baru kepada kita semua. InsyaAllah kita mengharapkan orang muda memberikan dimensi baru. Dan ketika ini kita beranggapan setakat inilah 60 tahun itu setakat umur yang sedia terima oleh kerajaan untuk kita bersara. Ya, pernah ingat satu masa dahulu kita 55 tahun, kemudian kita tambah menjadi 56, kemudian 58 dan sekarang ini 60 tahun. Jadi 60 tahun itu sebahagian daripada pendapat mengatakan sudah memadai untuk bersara. Namun begitu, kalau tanya pandangan saya, bagi kes-kes yang memerlukan tenaga pakar, contohnya doktor, malahan perguruan misalnya, seorang pakar bahasa Inggeris, seorang pakar matematik, pakar guru sains, ya, boleh. Itu bergantung kepada kesediaan kerajaan untuk memberikan mereka peluang. Dan tak nafikan sekarang ini kita masih lagi bersedia memberikan ruang kepada mereka yang lebih umur ini berkhidmat dengan kerajaan. Tidak semua. Kalau ada pun di antara
5 hingga 10%. Itu pun selektif, ya. Yang kata Tan Sri tadi disambung kontrak kan? Disambung secara kontrak ikut kepakaran dan keperluan perkhidmatan beliau. Betul. Dan satu lagi soalan daripada Rizal Said, penjawat awam boleh tak aktif dalam politik? Pejabat awam sebenarnya tidak boleh aktif dalam politik. Ya. Ini perkara yang terbaru yang dikeluarkan oleh JPA, tidak boleh memegang jawatan politik, tidak boleh aktif dalam politik. Ya, setakat menjadi ahli kumpulan bawahan itu pun perlu mendapat kebenaran daripada ketua jabatan masing-masing. Ya. Itu memang ada sekala yang terbaru yang dikeluarkan oleh JPA baru-baru ini, kalau tak salah saya 2019. Maksudnya memang tak boleh. Memang tak boleh berkecimpung dalam politik dan memegang jawatan. Bagi kumpulan pengurusan dan profesional, yang perkara yang terdahululah. Bagi kumpulan bawahan, boleh memasuki politik untuk menjadi ahli sebagainya dengan syarat mendapat kebenaran daripada ketua jabatan. Dan bagaimana Tan Sri melihat prestasi SPRM dalam usaha pencegahan rasuah di negara ini? Ini soalan cepu mas ni sebenarnya. Pendapat Tan Sri. Sebenarnya SPRM dari segi evolusi pencapaiannya sangat sudah jauh ke hadapan, ya, dengan beberapa pembaharuan yang dilaksanakan, apatah lagi bila tertubuhnya GIACC yang sama-sama membantu. Dan saya percaya SPRM masih bekerja kuat untuk melihat suasana negara kita ini dapat dihapuskan sekurang-kurangnya istilah itu, walaupun tak dapat ke arah itu, tidak-tidaknya mengurangkan keadaan rasuah di negara kita ini, kerana kita berusaha kuat untuk melonjakkan Malaysia di tangga. Sekarang ni kita berada di tangga 55. Jadi saya percaya dengan inisiatif yang dibuat oleh SPRM dengan kerjasama semua agensi, ya, semua rakyat dan semua individu, insyaAllah kita mahukan we are free from corruption. Saya pun tengok setiap kali perkhidmatan yang kita berikan, ada kalanya perlu ada tumbuk rusuk dan sebagainya. Ini suatu yang tidak sihat lah. Ya. The best thing is whatever sistem yang kita berikan ini biarlah telus dan ianya boleh merancakkan pertumbuhan negara kita misalnya. Kita jauhilah dan ikutlah contoh negara-negara yang terbaik, negara-negara yang saya tidaklah nak jadikan dia sebagai ni kata orang ni, tetapi hakikatnya mereka lebih jauh ke hadapan dalam menangani isu rasuah. Bukan saja SPRM yang memainkan peranan, tetapi semua every individu itu memainkan peranan. Betul. Dan ianya mudah dicapai. Kalau tidak, kesian pada SPRM, dia nak betul lumus yang malam untuk mencapainya. Saya rasa it's unfair lah. I mean, kita pejabat awam, kita memikul tanggungjawab. So kita perlu bergerak cepat untuk mengatasinya. Dan jauhi rasuah. Jauhi rasuah. Dan akhir sekali Tan Sri, pesanan integriti Tan Sri kepada para pendengar FM, khususnya kepada para penjawat awam. Baik, pesanan integriti saya, semua calon-calon yang ingin memohon jawatan dalam perkhidmatan awam, janganlah mempunyai persepsi yang mengatakan bahawasanya bagi mendapat satu jawatan itu perlu ada kabel. Sebenarnya sekarang ini tidak ada kabel, tidak perlu kabel. Pergilah pada skrin website atau portal SPA, mohonlah, dan permohonan itu dalam 24 jam boleh memohon pada bila-bila masa. Ya, dan kita benarkan sampai 15 skim perkhidmatan boleh memohon, asalkan ada ijazah sarjana muda bagi peringkat pengurusan dan CJ yang kelayakan bagi peringkat bawahan. So ini mengelakkan tomahan mengatakan bahawa tak boleh memohon. Tidak, sesiapa boleh mohon ikut kelayakan masing-masing. Dan akhir sekali, sebagai pejabat awam, kita harus bersedia menangani perubahan masa depan dalam keadaan new normal ini, dan hendaklah kita jauhi rasuah itu sendiri.
InsyaAllah. Dan terima kasih kita ucapkan kepada yang berbahagia Tan Sri Zainal Rahim Seman, iaitu Pengerusi Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia SPA, kerana meluangkan masa untuk temu bual ini. Dan untuk makluman, slot SPRM 360 akan bersiaran sebanyak 13 episod setiap hari Khamis jam 11 pagi hingga 12 tengah hari. Dan insyaAllah kita berjumpa lagi pada minggu hadapan pada hari dan waktu yang sama di Mac FM My Anti Corruption Channel. Assalamualaikum dan terima kasih Tan Sri. Terima kasih Mira ya. Kami semua berjuang, kami seragam